Siapa dah masuk, tolong beritahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Silakan jemput masuk. Silakan. Silakan masuk, tuan-tuan beritahu berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Jemput masuk. Bagi kita beberapa minit, nanti kita mulakan ya. Hari ini kita masuk ayat yang ke-11 daripada surah Yasin. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Silakan. Silakan. Jemput masuk. InsyaAllah kita akan mulakan nanti. Bagilah sahabat kita masuk lagi beberapa minit, nanti kita masuk. Kita mulakan ya. Silakan. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana ya. Silakan. Silakan. Silakan jemput masuk. Jemput masuk. Silakan. Siapa yang dah masuk, cuba angkat tangan. Siapa yang memang mengajar bahasa Arab? Silakan, saya nak tengok. Ya, kita boleh bertukar-tukar pandangan dan sebagainya. Dan ada juga benda kadang-kadang saya pun bukan tahu sangat. Saya boleh tanya dengan tuan-tuan. Ya. Dan siapa-siapa yang memang mengajar bahasa Arab, sungguhnya masuk kelas ni bukan saya nak ajar bahasa Arab, tapi tengok macam mana teknik, cara penyampaian saya. Dan kalau anda kata tuan-tuan rasa sesuai, bolehlah adapt ataupun absorb dalam sistem pengajian tuan-tuan lah. Yang ni memang sesuai untuk orang yang langsung tak tahu bahasa Arab. Okey tuan-tuan, kita sama-sama mulakan dengan membaca umul kitab iaitu surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah tambah hidayah untuk kita semua ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan bahaskan ayat yang ke-11 daripada surah Yasin. Saya baca sama-sama. Tuan-tuan simak boleh baca bersama dengan saya insya-Allah. Nanti saya bukakan dia punya ayat dia sebentar. Ni ayat dia, innama tunziru man ittaba'a dzikra. Okey, tuan-tuan boleh sama-sama baca dengan saya ataupun kalau tuan-tuan malas nak baca, tuan-tuan simak Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya rahmana bil ghaib, kata Allah fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karimin. Kita tengok makna dia dulu secara mafhum tuan-tuan. Nanti kita teruskan dengan penafsiran dan kita tengok secara harfiah dan kita tengok secara teknikal Okey, innama tunziru, sesungguhnya tidak lain, kata Allah sesungguhnya tidak lain, ini dua kalimat haraf Inna ni haraf taukid lah ma ni kita sebut sebagai haraf saja. Sesungguhnya tidak lain, tunziru, engkau beri peringatan Muhammad, manittaba'a dzikra, kepada orang yang dia mengikuti peringatan Al-Quran saja. Engkau beri peringatan wahai Muhammad kepada orang yang nak mengikuti Al-Quran saja. Dzikra ni nama lain bagi Al-Quran Engkau memberi peringatan kepada sesiapa yang nak ikut Quran saja Muhammad dan orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Rahman itu dengan secara ghaib Kau beri peringatan yang pertama hanya kepada orang yang ikut Al-Quran dan orang yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan cara yang ghaib. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan ghaib. Apa maksudnya? Jari kita bahas Fabashirhu, dan berilah kabar gembira kepada dia, kepada orang yang ikut tu, bimaghfiratin, dengan keampunan Allah, wa ajrin karimin, selain pada pengampunan dapat pahala yang mulia, kata Allah Okey, kita tengok sikit-sikit tuan-tuan Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu Muhammad, engkau hanya mampu memberi peringatan kepada orang yang hendak mengikut Al-Quran saja. Engkau hanya mampu memberi peringatan wahai Muhammad kepada orang yang hendak mengikut Al-Quran. Ittaba'a dzikra, maknanya yang mengikut az-zikr. Az-zikr ni sebenarnya tuan-tuan nama lain bagi Al-Quran. Engkau hanya mampu untuk memberi peringatan ataupun engkau memberi peringatan Muhammad kepada orang yang nak percaya Quran saja, yang nak ikut Al-Quran saja. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Selain pada mereka percaya Al-Quran, mereka takut dengan Tuhan yang Maha Pemurah itu dengan cara yang ghaib ataupun dengan cara ghaib. Apa maksud dengan cara ghaib tuan-tuan? Okey, maksudnya ialah mereka yang takut kepada Allah. Nanti saya buka ayat dia bagi tuan-tuan boleh semula dengan lebih clear. Ini yang pertamalah engkau memberi peringatan kepada orang yang nak ikut Al-Quran sahaja, kemudian khasyiyar rahman bil ghaib, dan orang yang dia takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Luas kasih sayang itu dengan cara yang ghaib. Maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan dia menjelaskan kepada kita kalau takut. Kalau kita takut, tentulah sesuatu yang menakutkan sesuatu yang mengerikan Maknanya apa? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang siksa neraka dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan siksanya semasa hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan siksanya semasa kamu beratur di padang mahsyar. Kalau Allah Taala ceritakan bagaimana ataupun Rasulullah menceritakan bagaimana siksanya kamu dekat dalam kubur kepada orang-orang yang ingkar Jadi saya nak tanya tuan-tuan yang tengok video ni, ada siapa-siapa yang pernah pergi tengok neraka tu rupa macam mana? Tentulah tak ada kan Kalau tuan-tuan pernah tengok neraka tuan-tuan tak tidur hari-hari, tuan-tuan beribadat, dia berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tahu tak So
Allah Taala kata orang ni diberi peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni jenis apa? Jenis ni dia percaya kepada Allah tu, percaya saja-saja. Percaya baca tu percaya, dengar tu percaya. Allah Taala nak kita macam tu tuan-tuan. Sebenarnya ada bukti-bukti yang Allah Taala bagi, kalau kita nampak lah, tapi kebanyakan orang ni dia tak nampak. Banyak kali Allah Taala bagi dia bukti dan peringatan, dia tak nak dengar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebut kat sini ialah tentang neraka. Kau tak pernah tengok pun neraka ke mana dan kenikmatan syurga kita tak pernah tengok pun nikmat syurga tu macam mana. Tapi dekat sini Allah Taala menyebut takut pada Allah. Takut jadi mana? Peringatan-peringatan inzar yang berbentuk ancaman lah. So neraka kita tak pernah tengok macam mana, dan buah zakum yang makan tu boleh terburai perut lah, macam-macam kita tak pernah tengok. Tapi kita percaya tak? Kita percaya. Okay. Sekarang ni siapa yang percaya? Betul ke tuan-tuan percaya? Dia kalau orang percaya pada janji-janji neraka tu tuan-tuan, kita akan jadi orang yang baik sebenarnya. Itu sebab itulah banyak ayat-ayat yang turun di Mekah tu ayat yang membina keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana kalau kita yakin kepada Allah, kita akan jadi orang baik. Sebab apa? Allah Ta'ala kata kalau kau buat begini, ni balasan dia dalam menghapus sekian-sekian. Jadi kita jadi takut. Jadi orang yang takut kepada pada janji Allah, orang yang percaya kepada Al-Quran, orang yang turut apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, orang tu je yang mampu kita bagi peringatan tu maksudnya. Selain daripada itu, orang ni dia percaya kepada apa yang dijanji oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu dengan cara baik. Percaya saja je. Percaya saja, tahu tak? Percaya saja. Percaya saja ni, apa dia cakap pun percaya lah. Percaya. Tapi bukti kepercayaan tu ada. Kita tak boleh percaya di mulut ramai. Orang kata dia percaya, kau percaya ke mak? Percaya. Tapi tengok tengah langgang juga, tak boleh. Orang yang percaya pada hari kiamat ni, dia akan takut kepada janji-janji Allah tentang hari kiamat. Jadi kat situlah kalau tuan-tuan nak bezakan antara kepercayaan dengan keyakinan. Iman. Iman ni sebenarnya bagi saya lah, kalau tuan-tuan tak nak setuju tak apa, ni saya punya penafsiran saja. Iman ni iman ni keyakinan terhadap kepercayaan tau. Iman. Kau beriman tak? Aku beriman. Kau percaya tak? Aku percaya. Tapi percaya dengan iman ni beza, tuan-tuan tahu. Percaya ni ialah sesuatu yang kita percayai. Tapi iman ini ialah keyakinan terhadap kepercayaan tersebut. Sebab itulah keimanan ni dia yazid wa yanqus. Dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Contohnya kau percaya tak cikgu datang? Okey, percaya. Percaya, kau percaya cikgu datang. Tapi kau bila beriman dengan katalah saya kata okey, cikgu datang. Jadi ni saya nak bagi tuan-tuan beza antara iman dan percaya. Aku percaya cikgu datang. Tapi buat juga, tapi buat bising juga. Aku percaya cikgu datang, tapi cikgu disiplin datang. Aku percaya cikgu disiplin, tapi buat juga bising-bising kan. Sebab aku tahu kepercayaan ni dia ialah sesuatu yang tengok siapa yang cakap. Contoh itu antara penyebab lah yang iman itu dia dikuat ataupun tidak tau. Kalau yang cakap tu jenis suka temberang, jadi dia percaya tapi kepercayaan dia tu tidaklah seberat seperti mana kalau orang yang tak menipu cakap. Contohnya kalau walaupun kita punya ketua darjah tapi dia suka bermain, suka temberang, ada kan ketua darjah yang happy gitu kan. Jadi cikgu datang gitu. Dia percayalah tapi dia bermain juga. Jadi keyakinan terhadap kepercayaan tu tak ada. Tapi kalau yang bercakap tu ialah orang yang betul-betul kita tahu dia tak bohong, orang senyap terus, takut. Jadi samalah macam hari kiamat tu tahu. Kalau misal kata kita dengar ataupun kita baca daripada Al-Quran itu, lepas tu kita percaya. Percayalah. Percaya dengan tak percaya ni dia satu benda yang kita boleh bezakan. Kau percaya? Kau percaya tak? Tak apalah. Tapi kalau kita percaya, lepas tu kita yakin dengan kepercayaan kita tu, yang itu kita panggil dia sebagai iman. Samalah macam bila kita dengar sesuatu tentang neraka dekat dalam Al-Quran. Tanya dengan orang Islam, semua dia percaya. Kau percaya neraka tak? Percaya. Aku percaya neraka. Kau beriman tak? Yes, aku beriman. Tapi yang bezakan antara orang yang pertama dan orang yang kedua ialah keyakinan terhadap kepercayaan tersebut. Kalau kita yakin bahawasanya hari kiamat tu betul-betul ada, neraka tu betul ada, yakin betul-betul, jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita akan jaga diri kita. Di situlah letaknya kita punya iman kita tu besar. Kita beriman dengan iman yang besar. Jadi maknanya kita takut nak lakukan perkara buruk. Ini kalau kita kata percaya neraka, percaya tapi buat juga benda yang Allah Ta'ala larang. Dia tak percaya tu. Kalau percaya sekalipun memang percaya tapi kadar iman, kadar keyakinan terhadap kepercayaan tu sangat nipis. Di situlah yang menentukan seseorang
Orang dia mengaku Islam, jadi di situlah ada orang yang kena seksa dengan Allah Ta'ala dulu, kemudian masuk syurga. Ada yang tak ada seksa pun, terus lepas daripada hisap pun ada, terus masuk syurga. Tu iman itulah antara Yazid dan kau. Sebab kalau iman dia tebal, dia yakin betul-betul dia akan jaga diri dia daripada masuk terjebak dalam api neraka. So kita tengok balik dekat ayat kita ni, kita tengok apa yang kita boleh ambil secara harfiah dulu. Kemudian nanti jangan lupa, di ujung nanti saya nak tanya, katalah tuan-tuan ni sebagai ulul albab, apa yang tuan-tuan boleh keluarkan ataupun penafsiran daripada ayat ni. Okey, kita tafsir ikut keadaan. Itu biasa dulu. Kalau tafsiran ikut biasa tu ialah seperti mana yang Allah Ta'ala tulis. Itu sebenarnya kalau kita tak tafsir pun orang boleh baca, orang boleh faham dah. Quran ni bukannya susah sangat nak faham dia punya makna kan. Okay, sesungguhnya tidak lain, engkau Muhammad memberi peringatan kepada, engkau memberi ancaman kepada orang yang nak mengikuti Al-Quran. Orang yang nak ikut apa yang ditulis dalam Al-Quran, apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang, dia kena follow. Kalau Allah Ta'ala kata tak jangan buat, dia tak buat. Kalau Allah kata suruh buat, dia buat. Itu maksud dia. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Dan orang ni juga termasuk dalam kelompok orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah itu dengan cara yang ghaib. Dia takut kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Luas kasih sayang itu dengan cara yang ghaib. Ini kita dah bahas tadi kan. Maknanya tak pernah tengok neraka, tak pernah tengok syurga, tak pernah tengok siksa kubur, tak pernah tengok mahsyar, tapi kita percaya apabila Allah Ta'ala sebut dekat dalam Al-Quran. Jadi dia yakin dengan kepercayaan tersebut, orang itulah yang mampu diberi peringatan oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang ni Allah Ta'ala beritahu apa akibat ataupun apa dia natijah ataupun apa yang bakal diperolehi pada hari kiamat nanti. Yang pertama, fabashirhum, Allah Ta'ala kata, dan beri kabar gembira kepada dia, kata Allah Ta'ala, bimaghfiratin, dengan maghfirah, dengan keampunan, dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia semua berdosa, tuan-tuan ni. Manusia semua buat dosa. Jadi Allah kata kalau orang yang percaya dan yakin, ni kalau yang jenis orang yang percaya dan yakin, dan keyakinan dia tu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, sebab manusia semua begitu. Al-imanu yazid wa yanqus, kan. Iman tu kadang-kadang dia tambah, kadang dia kurang. Tapi dia ada iman, cuma kadang tambah, kadang kurang. Jadi orang ni Allah Ta'ala kata bagilah kabar gembira kepada dia, ada pengampunan Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang tahu kita ni semua memang banyak buat dosa, tuan-tuan ni. Bila time iman kita tu tambah, kita kuranglah nak lakukan dosa. Tapi ada waktu-waktu time iman kita menipis, waktu tu kita terdorong untuk lakukan dosa. Jadi Allah memang dah tahu dah perkara tersebut. Jadi Allah Ta'ala kata kalau kau percaya kepada Allah, Allah janji untuk engkau Allah sediakan pengampunan. Syarat dia ikutlah Quran, takutlah kepada Allah dengan cara ghaib, maknanya tak pernah tengok tapi percaya. Yang pertama ikut Quran, yang kedua percaya takut kepada Allah. Walaupun tak pernah tengok syurga, tak pernah tengok apa, tapi takut kepada Allah. Kemudian orang ni Allah Ta'ala janji, berilah kabar gembira untuk dia wahai Muhammad dengan pengampunan. Allah tahu kamu ni masih selalu buat dosa. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Dan dalam sebuah hadis, orang yang bertaubat ni, kesalahan yang dia buat tu, yang pertama Allah ampunkan dan Allah ganti pula dengan pahala. Punyalah sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang bertaubat. Allah Ta'ala yang pertama bagi dia pengampunan, yang kedua Allah Ta'ala akan bagi pahala pada dia. Ampun pun dapat, pahala pun dapat. Dalam sebuah hadis yang saya pernah jumpa, yang saya pernah dengar, bila kita bertaubat, tuan-tuan, yang pertama Allah ampunkan dan Allah gantikan kesalahan kita tu dengan pahala. Tengok dalam ayat, pengampunan dan ganjaran yang besar. Diampunkan dosa dalam masa yang sama. Kalau kita bertaubat, diampunkan dosa kita, kemudian Allah gantikan kesalahan itu dengan ajrun. Dengan ajrun ni maknanya upah, tuan-tuan. Ajrun ni maknanya upah. Ajrun pahala lah, upah dalam bentuk pahala lah. Sebab pahala ni saya dengar ulama sebut pahala ni ialah mata wang. Kalau disebut mata wang tu senang sikit orang Melayu nak faham. Sebab kita hidup dengan mata wang sekarang kan, jadi dengan duit kan. Jadi kalau kita nak pergi negara dekat, kalau kita nak pergi negeri akhirat, maknanya yang mata wang yang digunakan dekat sana ialah pahala. Jadi kat mana nak kumpul pahala? Sekarang ni lah masa kita nak kumpul pahala. So pahala yang mulia Allah Ta'ala akan bagi ganjaran ataupun pahala yang mulia di sisi dia. Itu maksudnya. Sekali lagi tuan-tuan, sesungguhnya engkau hanya mampu memberi peringatan wahai Muhammad kepada orang yang mengikuti Al-Quran. Dan mereka takut kepada Tuhan dengan cara yang baik.
Okey, orang macam ni kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah, okey bagilah kabar gembira kepada dia wahai Muhammad dengan pengampunan Allah. Allah akan ampunkan dosa dia, wa ajrin karim, dan selain daripada pengampunan, Allah akan bagi dia pahala yang mulia. Gantikan kesalahan dia itu kalau dia bertaubat dengan pahala yang mulia. Dahlah hai Allah dapat pengampunan kan? Dapat pengampunan, lepas tu Allah Ta'ala ganti dengan pahala pula. Sebab tu kat sini Allah Ta'ala guna wa khasyar rahman. Tengok perkataan ar-Rahman kat sini. Maha luas kasih sayang ni. Sebab tu pemilihan nama-nama Allah yang Allah gunakan sendiri dekat dalam Al-Quran, dia ada sebab dan apa tu kerana, sebab dan kerana ni. Ada penyebab dia, sebab musabab dia ada. So di sini barangkali di situlah kerana Allah Ta'ala gunakan perkataan ar-Rahman ini. Sebab Allah Ta'ala bagi dia pengampunan, dalam masa yang sama Allah Ta'ala gantikan dengan pahala yang mulia disebabkan oleh dia bertaubat. Okey, kita ambil secara teknikal tuan-tuan. Inna ialah kalimat haraf. Ini ialah haraf penegasan. Kita jumpa dekat sini, dekat diagram yang kedua. Kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan pada peringkat kedua, tuan-tuan akan diberi pendedahan tentang jenis-jenis haraf, dan inna ni termasuk dalam kelompok haraf penegasan ni. Jadi kat sini. Jadi kat sini. Inna kan. Okey, kemudian kalimat berikutnya ma ni sebenarnya ada 3 tuan-tuan dalam Al-Quran. Ma ni ada 3. Yang pertama ialah ma isim tanya, yang kedua ma isim mewakili, yang ketiga ialah ma haraf nafi. Jadi pada pendapat saya kat sini mungkin ma ni ialah ma haraf nafi. Dia ialah kalimat haraf, tapi kita kat sini tak payahlah sebut dia haraf nafi, kita kata dia haraf sajalah. Sebab maknanya tidak lain, sesungguhnya tidaklah engkau mampu memberi peringatan kecuali kepada orang yang menang. Jadi tidaklah kat sini kita consider dia sebagai haraf nafi barangkali, wallahu alam. Kalau tuan-tuan tak nak setuju pun tak apa. Jadi untuk selamat kita kata dia haraf sajalah bila dilekatkan dengan ma, dengan inna settle tadi dia haraf penegasan. Kemudian tunziru tuan-tuan. Okey, tunziru ni ialah merupakan kalimat fi'il. Tengok ada telah tak tuan-tuan? Tadi kan kalau tak ada telah dia fi'il apa tuan? Dia ialah fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' kan. Okey, kalau fi'il mudhari' pada pelajaran peringkat yang kedua, kita akan tanya 3 soalan. Nanti saya bawa tuan-tuan balik sekali. Pelajaran peringkat kedua ni kan. Ni peringkat kedua pengajian. Ni tengok ni. Diagram yang kedua. Tuan-tuan ni dah tu ke belum? Dah download ke belum? Pergi dekat ustaznasar.com. Ustaznasar.com nanti tuan-tuan boleh download semua diagram ni. So ni pelajaran peringkat yang kedua. Kalau kita jumpa kalimat perbuatan, bab kalimat fi'il, tengok apa ganti nama diri dia, kemudian ganti nama diri dirujuk pada siapa, dan tengok kalau ada maf'ulun bih ataupun tidak. Cuba ketik balik perkataan tunzir ni tadi kan. Tunziru Okay, tunziru, engkau beri peringatan. Ni ialah kalimat fi'il mudhari'. Okay, soalan pertama, apa ganti nama diri dekat dalam ni? Engkau. Apa ni ada tulis engkau. Kalau tuan-tuan download dalam kamus Al-Furqan, engkau ni pasti tuan-tuan akan jumpa dalam sama exactly macam mana yang tuan-tuan tengok dekat dalam skrin sekarang. Okey, engkau dalam konteks ni, engkau ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Engkau ni rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam konteks ayat ni semasa turun, tapi secara umumnya nanti kita bahas di hujung nanti dia rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tak maf'ulun bih? Jawapannya maf'ulun bih tak ada. Tak ada maf'ulun bih ni yang diberi peringatan. Kat sini tidak ditulis lah. Adalah, kita tahulah siapa dia, orang yang diberi peringatan Rasulullah lah. Tapi tidak ditulis dekat sini. Ahmad ke Abu ke orang kafir ke, tidak tulis sini. Kemudian ataupun kalau tuan-tuan nak kata man, boleh. Maafkan saya. Man ni boleh jadi maf'ulun bih. Cuma di kriteria maf'ulun bih ni hujung dia kena baris atas. Tapi ni ialah kalimat yang mabni. Nanti kita bahas lagi. Sorry. Maf'ulun bih ni ialah man. Okey, inilah fi'il. Kalau dalam pelajaran peringkat pertama, tuan-tuan tahu ni fi'il dan ini ialah fi'il mudhari'. Pelajaran peringkat kedua, apa ganti nama diri dia, rujuk pada siapa, dan ada atau tidak maf'ulun bih. Jawapannya ada kan? Okay, pelajaran ketiga apa Ustaz? Kalau tuan-tuan belajar peringkat yang ketiga, kita bahas tentang baris. Fi'il mudhari' dia mu'rab, tengok ujung dia berbaris depan. Nantilah. Kita hari ini kalau kita bahas pun masih terlalu awal. Kemudian man maknanya seseorang yang So man ni pun ada 3 jenis tuan-tuan. Dia ada man isim tanya, man isim mewakili, dan man isim syarat. Dia ada 3. Nanti lagi lain nantilah kita bahaskan tentang perkara tersebut. InsyaAllah saya akan bagi catatan kalau kita jumpa man lagi sekali. So ni sebenarnya bacaan dia man. Dia sebenarnya man ittaba'a tau sebenarnya kalau ikut dia punya ejaan. Tapi Rasulullah ajar kita baca, untuk baca Quran jangan baca man ittaba'a, salah. Rasulullah ajar kita baca man ittaba'a, kan beza.
Jangan kalau tuan-tuan kata man ittaba'a, man ittaba'a. Jadi seolah-olah macam ada break tau. Man ittaba'a. Jadi bagi orang Arab bacaan tu dia tidak fasih. Mungkin orang Arab boleh sebut lah agaknya, tapi tidak fasih. Jadi Quran ni tidak boleh dibaca macam baca bacaan biasa. Jadi caranya Rasulullah ajar kita macam ni cara nak baca Al-Quran. Jadi jangan baca man ittaba'a, man ittaba'a. Man ittaba'a dia fluent, dia cantik je. Itu yang kita panggil fasih tu. Pernah dengar kan bahasa Melayu kan perkataan yang fasih kan? Daripada sumber perkataan yang sama dengan fushah. Dengan fushah. Bahasa fushah ni bahasa yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran lah. Dan itu juga bahasa yang digunakan oleh Rasulullah untuk berbual dengan para sahabat di dulu. Okey tuan-tuan. Man ni apa ni, yang ni ialah man isim mewakili. Ni ialah man isim mewakili. Kemudian ittaba'a. Ittaba'a maknanya dia telah mengikuti. Ini merupakan kalimat fa'il. Tengok ni fa'il. Fa'il apa ni tuan-tuan? Dia kalau dalam kalimat fa'il wajib kena ada ganti nama diri tuan-tuan tahu. Yang tu tuan-tuan mesti kena ingat. Yang ni ada ia nampak. Yang tadi fa'il mudhari' tadi ada engkau. Wajib kena ada ganti nama diri. So ini ada ganti nama dirinya ialah ia atau dia atau nya, semua sama belaka. So tuan-tuan, ini kalimat fa'il dia ialah fa'il madhi. Ganti nama diri dekat dalam ni apa? Ia. Okay, dalam konteks saya ni, ia ni rujuk pada siapa? Ia ni rujuk pada seseorang. Sebab engkau hanya mampu beri peringatan kepada seseorang yang dia telah mengikuti Al-Quran. Dia telah mengikuti. Siapa dia? Seseorang tu lah. Itu maksud dia. So man ni rujuk pada man. Man tu rujuk pada siapa? Siapa-siapa pun tak apa. Kalau dalam konteks saya ni, masa zaman Rasulullah lah, para sahabat lah. Faham tak? Tapi kalau secara umum lah, kita lah siapa-siapa yang percaya pada Al-Quran, yang yang mengikuti Al-Quran. So ittaba'ani. Okay, ada tak maf'ulun bih? Apa yang diikuti oleh dia ni? Ada az-zikra ni. Syarat untuk jadi maf'ulun bih ada dekat zikra ni. Apa syarat dia? Syarat dia hujung dia berbaris atas. Nanti kejap lagi sampai kita bincang. Sampai kejap lagi lepas ni sampai ayat ini. So ini fi'il madhi. Kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kalau fi'il madhi pada peringkat yang ketiga. Ini baris kita belajar pada peringkat yang ketiga. Fi'il madhi tuan-tuan, dia mabni. Mabni maknanya apa? Tak payah bahas soal baris. Sebabnya ni Pak. Fi'il ada dua jenis pada peringkat ketiga. Satu fi'il yang boleh ubah-ubah baris kat sini. Yang kedua ialah fi'il yang mabni lah. Yang mabni yang tak boleh ubah baris. So fi'il madhi tak payah bahas. Dia mabni. Mabni maknanya kebal. Tidak perlu. Tidak berubah baris hujung dia. Macam itulah rupa dia. So ni ittaba'an tadi. Okay, az-zikra. Zikra maknanya peringatan. Ini sebenarnya ialah Al-Quran tuan-tuan. So inilah kalimat isim. Okay, apa tanda isim dekat dalam ni? Cuba tuan-tuan jawab. Apa tanda isim dekat dalam ni? Tuan-tuan dah banyak kali jumpa kan? Ingat tak? Tanda-tanda isim di pelajaran peringkat pertama, kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, benda ni yang kita ajar dulu. Isim, tanda-tanda yang pertama mungkin ada alif lam di pangkal. Kalau tak ada alif lam di pangkal, mungkin di hujungnya ada tanwin. Kalau tak ada pun mungkin hujung di baris bawah kan. Cuba kita tengok. Apa tanda yang ada dekat kalimah az-zikra ni? Okay, ada tak tanda yang pertama alif lam di pangkal? Oh ada Ustaz, saya nampak. Okey, settle lah. Satu ada, satu pun cukup. Dia kan tanda dia alif lam di pangkal. Kalau tak ada pun mungkin tanwin di hujung, ni tak ada kan? Ataupun kalau tak ada pun baris bawah di hujung. Ni tak ada. So ada tanda teknikal dia alif lam pun dah cukup dah. Tak payah tiga-tiga tanda kena ada kat situ. So inilah kalimat isim dengan tanda yang telah kita temui. Kalau pelajaran peringkat kedua, ini isim yang ada gelaran dan fungsi atau isim biasa? Kita bahaskan kan. Kalau pelajaran peringkat ketiga kita tanya, okey ni isim biasa kenapa hujung dia baris atas? Itu pembahasan pada peringkat yang ketiga. Kita belum sampai lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak cepat dan bersistem, tuan-tuan masuklah pengajian gunakan WhatsApp yang saya sendiri akan bimbing tuan-tuan di Al-Furqan. Okey, wa khasyah. Wa dan ini ialah kalimat haraf penyambung cerita. Khasyah. Tengok ni. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Dia telah takut. Cuba jawab saya, ini isim ke fi'il ke haraf ni? Dia telah takut. Pak ada dia, ada telah. Inilah kalimat fi'il lah. Betul ke tidak? Fi'il apa ada telah? Fi'il madhi lah. Betul ke tidak? Ini kalau tuan-tuan belajar peringkat yang pertama, ni lah dia. Dia ialah kalimat fi'il, dia ialah fi'il madhi. Sebab ada telah dalam terjemahan kita kan. Dan fi'il dia wajib kena ada ganti nama diri. So ganti nama dirinya ialah dia. Ni fi'il madhi. Okey, Ar-Rahman. Okey, tuan-tuan tengok ni. Ini kalimat isim ke fi'il ke haraf ni tuan-tuan? Tengok tanda yang pertama alif lam, tanda yang kedua tanwin, tanda yang ketiga baris bawah. Ada tak salah satu tanda pun dah cukup? Adalah alif lam di pangkal.
maknanya Ar-Rahman yang maha luas kasih sayang ataupun yang maha pemurah. Bil ghaibi. Bi maknanya dengan pun boleh, dalam pun boleh lah. Tengok kesesuaian ni biasanya dengan. So ini ialah kalimat haraf. Dia termasuk dalam kelompok haraf apa? Haraf jar. Dia ada kat sini tuan-tuan. Ini pelajaran pertama-tama yang tuan-tuan akan diajar bi. Bi kadang-kadang maknanya dengan ataupun dalam ataupun tengok kesesuaian dalam ayat itulah. So bi dia termasuk dalam kelompok haraf. Haraf maknanya apa? Maknanya sendi tuan-tuan ya. Alright. Al-ghaibi, al-ghaibi. Tengok al-ghaibi. Maknanya yang ghaib. Ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Tanda teknikal nampak sekali imbas tuan-tuan dah tahu Ada alif lam di pangkal. Ada dua tanda tuan-tuan tengok sini Kalau tuan-tuan jumpa kalimat isim, tanda teknikal dia ada dua, ada tiga kan? Sama ada alif lam di pangkal atau tanwin di hujung ataupun baris bawah di hujung. Cuba tengok dekat sini apa tanda teknikal yang tuan-tuan boleh nampak dekat kalimat al-ghaibi ni. Okey ustaz, yang pertama saya nampak alif lam ustaz di pangkal. Ada tanda lain? Ada ustaz. Tanda yang kedua ialah baris bawah di hujung. Confirm ini merupakan kalimat isim. Okey ustaz, kenapa dia dapat baris bawah ustaz? Nanti kita belajar pada peringkat yang ketiga. Kalau tuan-tuan nak tahu sebab sebelum ni ada haraf jar. Nanti kita bahas. Fabashirhu, fa maka ini merupakan kalimat haraf, dia ialah haraf penyambung cerita. Kemudian dia tak ada dekat sini tau. Dia tak ada dekat diagram yang pertama. Sebab diagram yang pertama ni semua kelompok haraf jar. Kelompok-kelompok haraf tu tuan-tuan akan belajar pada peringkat yang kedua sebenarnya. Kan saya kata peringkat yang kedua ni ada 10 kelompok haraf. Fa tu ada kat mana ustaz? Fa tu ada dekat sini. Nampak ni. Haraf penyambung cerita. So fa tu haraf ataf lah, haraf penyambung cerita. Alright. Itu semua tuan-tuan akan diajar dengan detail. Okey, bashir. Bashir maknanya berilah kabar gembira olehmu. Ini merupakan kalimat fi'il tuan-tuan. Berilah kabar gembira oleh engkau. Ini ialah kalimat fi'il iaitu fi'il amar, fi'il menyuruh. Ganti nama diri dekat dalam ni mana? Ganti nama diri dekat dalam ni ialah mu ataupun engkau. Dalam konteks ayat ni mu ataupun engkau ni dirujuk pada siapa? Dalam konteks ayat ni masa turun dulu. Berilah kabar gembira oleh engkau, wahai Muhammad lah. Betul ke tidak? So dirujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada tak maf'ulun bih? Siapa yang diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad? Tu ada tak? Jawapannya ada ustaz. Tengok ni. Di dalam kaedah kita, kalaulah andai kata ada ganti nama diri dia melekat dengan kalimat fi'il, secara automatiklah ganti nama diri itu menjadi maf'ulun bih. So ni ada. Dia ganti nama diri yang melekat dengan kalimat perbuatan, so dia jadilah maf'ulun bih. Tuan-tuan dengar macam ni tau. Katalah fi'il, kita ambil fi'il madhi ke mudhari' ke amar semua sama. Kalau ada ganti nama diri melekat selepas dia, secara automatik ganti nama diri ni yang kena buat. Contohnya, aku melihat. Tu fa'il kan? Aku melihat dia. So yang kena lihat siapa? Dia lah. Dia memandang ku. Kalimat dia memandang ialah kalimat perbuatan. Kemudian ada ku melekat kan? Jadi automatik ku tu dia jadi yang kena lihat, yang kena pandang tu lah. Aku memakannya, katalah tuan-tuan makan rambutannya. Aku memakannya, nya. Jadi kalimat aku memakan tu ialah kalimat fi'il. Kemudian ada ganti nama diri melekat selepas kalimat aku memakan tu kan nya kan. Jadi automatik nya tu yang kena makan. Jadi katalah duduklah olehmu. Duduklah olehmu. Macam mana kita nak kata? Duduklah oleh engkau. Duduklah oleh engkau. Duduk tak boleh. Makanlah oleh engkau akan ia. Makanlah oleh engkau akan nya. Jadi maknanya engkau tu yang kena suruh makan kan. Kemudian ada nya kat ujung tu kan. Nya tu yang akan dimakan oleh engkau. Makanlah oleh engkau akannya. Jadi ada ganti nama diri kalau melekat selepas kalimat perbuatan, secara automatik ganti nama diri itu menjadi yang kena buat. Kalau makanlah oleh engkau akannya, nya tu yang kena makan. Ajarlah oleh engkau dia. Dia tu automatik yang kena ajar. Pukullah oleh engkau akan dia. Dia tu yang kena pukul. Nampak? Lihatlah oleh engkau akannya. Nya tu yang kena lihat. Jadi ganti nama diri kalau dia melekat selepas kalimat perbuatan dalam bahasa Arab, secara automatik ganti nama diri itulah menjadi yang kena buat, ataupun yang kena buat ni maknanya maf'ulun bih. Bila kita nak belajar tu ustaz, tu peringkat yang kedua. Okey. Jadi ada hu ni lah maf'ulun bih dia yang kena diberi kabar gembira tersebut. Okey, dia ni rujuk pada siapa tuan? Cuba tuan jawab. Berilah kabar gembira oleh engkau wahai Muhammad kepadanya, kepada ia. Dia tu rujuk pada siapa tuan-tuan? Mu tu ataupun dia tu dia rujuk kepada man tadi. Seseorang tadi. Yang percaya kepada Al-Quran dan takut kepada Allah yang dalam keadaan ghaib. Okey, habis bi haraf iaitu haraf jar, maghfiratin. Maghfiratin ni keampunan, dia merupakan kalimat isim. Tanda isim kat sini mana? Tanda isim kat sini lah baris bawah. Pengampunan bukan kalimat perbuatan tau.
dia ialah kalimat isim. So tanda teknikal tuan-tuan nampak tanwin, dah lah tanwin baris bawah kan, automatik kita tahu dia merupakan kalimat isim. Kemudian wa dan ini merupakan kalimat haraf, dia ialah haraf penyambung cerita. Ajrin. Ajrin ni pahala ataupun upah. Ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Tengok tanda. Alif lam, tanwin ataupun baris bawah. Ustaz, saya nampak dua tanda tuan-tuan. Dah lah tanwin baris bawah pula tu kan. So ada dua tanda. So inilah kalimat isim. Sama macam karimin. Dia juga merupakan kalimat isim dengan tanda yang sama macam ajrin tadi tuan-tuan. So ni dua isim berpasangan, dia pasangan mausul sifat. Bila kita nak belajar Ustaz, itu peringkat yang ketiga. Alright, itu pelajaran kita peringkat yang pertama tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Apalah sebenarnya yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita ayat ni. Tengok balik semula tuan-tuan tengok balik ayat ni. Apa yang Allah Ta'ala nak ni yang cakap, yang bagi tahu dengan kita tentang ayat ni. Apalah sebenarnya point yang Allah Ta'ala nak sampaikan dekat kita. Tengok Sesungguhnya tidak lain Muhammad, engkau hanya mampu memberi peringatan kepada orang yang mengikut Al-Quran dan orang yang takut dengan Allah dengan cara yang gaib. Okey, kau bagilah peringatan kepada mereka dengan pengampunan dan pahala yang mulia. Tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala sampaikan ayat ni pada kita tuan-tuan? Ayat ni, wallahu alam, kalau tuan-tuan tak nak setuju pun tak apa, ni pada pandangan saya lah. Allah Ta'ala nak kita ni stabilizekan kita punya emosi. Sebab apa? Sebab orang yang kerja dia memberi peringatan kepada orang, ustaz-ustaz ke, ayat ni untuk ustaz sebenarnya, jangan keras kalau orang tak nak ikut, sebab kerja kau bagi peringatan je. Dan orang yang mampu kau beri peringatan ialah orang yang nak percaya pada Al-Quran saja, dan orang yang takut dengan Allah Ta'ala, janji-janji Allah Ta'ala tu, walaupun tak pernah tengok mereka tapi dia takut. Jadi orang tu kau boleh bagi peringatan. Sebab apa tuan-tuan? Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita bahawasanya hidayah hanyalah milik Allah, milik dia. Hidayah ialah milik Allah, bukan milik engkau. Engkau tak boleh anta la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kan kata Allah kan. Engkau ni Muhammad tak boleh bagi hidayah kepada siapa-siapa yang kau suka, tapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kau tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kau kasihi, yang kau sayang, tak boleh. Allah yang bagi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi ayat ni kalau andai kata kita memberi peringatan kepada orang tak nak ikut, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kerja kita bagi peringatan saja. Hidayah tu adalah dari Allah. Kau tak payah nak buat kerja Allah. Kadang ada orang dia dapat hidayah melalui seni bina Islam. Kadang-kadang tengok burung gagak boleh dapat hidayah. Macam-macam kalau tuan-tuan tengok kisah-kisah orang mula mendapat Islam tu, macam-macam penyebab ni. So sebenarnya penyebab tu hanyalah sebab lah. Tapi sebab utama apa? Sebab utama hidayah tu hendak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan. So terima kasih atas perhatian. Sesiapa yang nak belajar ikut bab ataupun nak belajar Al-Furqan, pergi ke 01951119. Tuan-tuan WhatsApp kat situ, sebut saya berminat. Nanti Al-Furqan punya admin akan bantu tuan-tuan. So terima kasih atas perhatian dan insya-Allah kita akan jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.